Patutlah semalam aku dah cakap, jangan duduk kat tiang tu. Contoh. Ini contoh je. Saya doakan semua panjang umur ni. Ini contoh je. Ini yang duduk di aku dah kat tiang cakap dah takut semalam ini. patutlah dia tak gelak sangat nak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope yang biasa ngaji bareng bersama teman-teman semua. Apa kabar semua teman-teman yang ada di sana? Gimana kabarnya? Terus keluarganya gimana? Pasti semuanya sehat ya. Kalau misalnya di antara teman-teman itu ada yang sakit ataupun di antara keluarga teman-teman itu ada yang sakit, saya doakan semoga semua penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kesembuhan dengan mudah, dan apabila ada penyakit yang sudah lama tidak hilang-hilang semoga cepat diberikan obat, cepat menemukan obat yang bisa menghilangkan semuanya ataupun cepat diangkat penyakitnya sehingga semua teman-teman ini bisa hidup normal kembali dan penuh dengan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ceramah dari Ustadz Samsul video yang kemarin ya, yang mana Ustadz Samsul kemarin itu menyampaikan bahwa dalam hidup itu yang harus kita kejar yang pertama yaitu hidayah, yang kedua yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga entah apa, kita tengok video yang ini ya. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini, dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Jadi orang perempuan mana yang masih ada suami, layan sebaik-baiknya. Betul. Sebab kita tak tahu Betul, kayak udah pengalaman bila hari akhir mereka. Iya. Dan saya nak tanya, berapa ramai ibu tunggal? Angkat tangan. Ibu tu. Ramai lagi lah yang ramai lagi suaminya ada lagi. Sekali lagi, berapa ramai ibu tunggal? Tak ramai sini. Oh, alhamdulillah. Gembira je ibu tunggal. Gembira. Siapa tahu dapat jodoh lagi Ustaz ya. Tapi betul, jaga suami baik-baik. Iya. Kadang-kadang tanyalah orang yang dah jadi ibu tunggal, susah bila tak ada suami. Saya baiklah anak dah besar-besar. Tapi kalau ada jodoh lagi jangan tolak ya. Hari tu ada seorang lelaki tu umur 85. Wow. Kahwin dengan isterinya umur 35. Romantik suami tu. Dia suapkan makan. Abang, itu telinga dia. Tu salah, dia tak nampak, tak perasan. Sini 85 tak makan lagi tempat lain. Kan? Layan suami. Kadang-kadang benda ni ujian tu untuk suami. Orang lelaki kena puas sabar orang perempuan ni. Menjawab tetap menjawab. Degil aja. Kan? Jaga suami baik-baik. Faham tak faham orang perempuan? Nabi waktu Nabi tengok dekat dalam neraka ramai orang tahu, tapi melawan, tetap melawan. Azam tahun baru buat baik dengan suami. Jaga mata. Tahu jaga mata suami? Pakai cantik-cantik ya. Berhentilah pakai baju binatang ni. Baju kelawar tak habis. Suami balik dia cari habitat. Kalau ramai anak perempuan nak berapa ekor kelawar. Betul. Pakai cantik-cantik untuk suami. Ini nak datang dengan ceramah bukan main lagi, pilih baju, gosok baju, tudung, jaga sini, tarik sini, zop lempar. Tarik macam Ustaz ni amal betul gerangan perempuan. Lawa-lawa untuk suami, jaga mata. Biar suami tengok, cantik sangat ni, kenapa ni? Nak masak. Nak masak pakai cantik-cantik. Macam tu. Tanyalah suami,
abang suka saya pakai apa dekat rumah? Cik cakap. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Jangan pakai. Dekat rumah. Kan? Abang cakap lah betul lah. Yelah. Abang suka tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Sambil masak tu kau kembang pakai telekung masak. Contoh, ni telekung untuk masak, ni telekung untuk apa? Macam tu lah. Kan? Yang kedua jaga apa? Jaga hidung. Maksudnya wangi-wangi. Lidah lah tak wangi. Selalu sangat melepaskan gas karbon dioksida. Asyik buang angin aja depan suami. Brap, sorry. La ilaha illallah. Suami dah macam ni lah. Pengsan. Kasihan suaminya ya. Ya, Ibu-ibu wangi-wangi, pakai minyak wangi. Itu pun sunnah tu, wangi-wangi. Suami balik je, Assalamualaikum, cepat-cepat capai, Sabzra, Baygon spray, Fumakila, Shield Talk, pakai. Hai, lain macam baru musim denggi bang. Yang ketiga jaga apa? Jaga perut. Apa maksud jaga perut? Masak sedap-sedap untuk suami. Ya, betul. Pagi telur mata kebau. Tengah hari telur dadar. Malam telur masak kicap. Telur terus ya. Suami kata, bau hanyir mulut aku, dia kata. Dah kena biawak dah, aku nak makan telur je, dia kata. Tak apalah. Apa yang suami suka makan, kita masakkan. Macam Samsul Deban kan. Nak datang sini. Tak ada pun orang pusat tanya saya suka makan apa. Saya rasa tak ada harapan ni. Lauk saya memang tak ada hari ni rasa. Tak ada. Saya syukur je dapat macam mana kan. Saya bukan cerewet sangat. Tapi kurang-kurang udang kan. Sebab saya dengar kawasan ni udang besar-besar. Kawasan Kat apa ini kat sana ada. banyak udangnya tu. Kan. Jadi belajar bersyukur. Okey. Jaga perutnya, masak sedap-sedap. Tahu? Lepas tu bila makan kadang orang perempuan kena sabar. Bila masak masak mak kita pun letak kan. Kita letak ikan, kita letak sayur, kita letak macam-macam. Sekali kita dah duduk ni, suami tanya, telur dadar tak ada ke? Masa tu dah mula marah. Kita dah masak macam masak dah. Telur tak ada. Jangan macam tu. Kadang-kadang cakap lembut tapi maksudnya kasar. Telur dadar tak ada ke? Tak cukup ke telur yang ada? Janganlah macam tu. Astagfirullah. Tak cukup ke? Kan? Bila suami kata telur dadar tak ada ke? Apa nak telur sekejap masak tak nama khas untuk abang. Dekat telur tu siap tulis I love you. Macam tu lah. Keren. Jaga perut. Dan yang keempat, jaga telinga. Cakap yang dia suka. Suka tengok abang hari ni handsome. Asyik. Suami pun cakap suka tengok isteri abang hari ni cantik betul. Saya nak pergi Samsul Debat ni, ceramah ni lawa betul pakai. Pakailah lawa-lawa macam ni hari-hari. InsyaAllah bang, untuk abang. Macam tu. Iya, baru betul. Manja je. Lepas tu yang tua-tua ni kadang-kadang naik motor dengan suami, naik peluk. Kan? Ini naik motosikal pegang besi. Waktu maghrib tu terbang-terbang kita lekuk. Dah macam langsui dah. Kenapa naik motosikal pergi ke masjid pegang, tak boleh peluk? Kenapa tak peluk suami? Kenapa tak peluk suami? Naik motosikal pergi masjid, kenapa tak peluk suami? Apa dia? Takut batal wudunya Ustaz. Batal wudu. La ilaha. Kan berlapik. Aku suruh peluk, bukan seluk. Peluk.
Faham? Kalau kau seluk mewah Willy motor sekarang. Oh, jangan. Ada aja Ustaz Ataupun ini, ya pegang dekat Allah. bahu je. Lau. Hu. Suami bawa motor tu semangat. Semua orang dia horn. Tin. Iya, betul. YB macam tu lah. YB hari ni bawa orang rumah tak YB? Ada rumahnya. Mana orang rumah YB? YB. Tapi ramai pula yang kat tangan. YB orang rumah berapa orang YB? Mana YB satu? Mana nggak satu? ngerti saya ni. YB ni apa? Yang mana? Apa ya? Ya. Orang rumah YB ni malu. Dia menyorok balik tiang. Bagus. Tak, betul. Amalkan tu. Nanti besok kejap-kejap bila suami dah tak ada, kenapalah dulu aku tak buat macam tu. Ni ya. Kita ni tak tahu tu sebabnya kita tengok fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Nampak? Ya betul-betul. Di Anak sini makin banyak besar, macam makin tu. besar. Seorang-seorang keluar pada rumah. Ya, ya. Nampak tak? Rumah makin besar bukan orang makin ramai tau. Orang makin tak ada. Betul. Justru di sini itu ya rumahnya itu besar, dimodalin, ngabisin uang yang banyak, cuma habis itu berangkat lagi dia. Biasanya ke Malaysia loh. Tetangga-tetangga saya itu banyak yang pergi ke Malaysia kerja di sana. Habis itu rumahnya nggak ada yang nempatin, paling tinggal nenek, kakeknya dan cucunya yang lagi sekolah, mungkin itu aja sih yang banyak seperti itu. Ya. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Iya betul. Apalagi ada corona. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Betul. Masya Allah. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Alhamdulillah di kampung pusat okey, ni di bandar-bandar. Iya. Tak kenal jiran sebelah rumah dia, tak siapa. Lepas 3 tahun baru tahu jiran dia Samsul Debat. Bayangkan. Apa lagi? Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Betul. Belajar semakin mudah. Belajar semakin mudah. Dekat internet boleh belajar. Iya. Guru semakin tidak dihargai. Betul. Jawatan Miris sekali semakin zaman tinggi, sekarang ini ya, terutama tentang guru. tetapi kearifan semakin kurang. Itu sebab sekarang kita perlukan YB yang muda-muda. Kadang-kadang bukan kata yang tua tu tak bagus, tapi yang dah lama tu patut bagi peluang pula yang baru. Macam YB ni, tengok senyum pun jelas. Senyum. Kadang-kadang dia senyum rupanya, tapi dah tua tu tak nampak senyum. Kadang-kadang tak adalah kan, maksud saya pemimpin-pemimpin baru, alhamdulillah, macam tu yang kita nak kan. Jadi makna kata pengetahuan tu penting dah sekarang, ilmu. Dan begitu juga teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar, ilmu semakin tinggi, Betul ya. adab semakin rendah. Tempatnya hoax sekarang ini. Jadi itu sebabnya penting kita renung-renungkan, sebab hidup kita ni sementara, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Apa yang nak kita sombongkan? Buang 3 penyakit hati dalam dunia ni. Pertama, dalam diri kita ada penyakit apa? Tamak. Buang. Jangan ada tamak. Betul. Jangan ada tamak. Semua kita nak ambil. Semua jangan Bahaya tamak. itu ya. Macam contoh nanti kalau ada makanan, jangan berebut-rebut, ambil bahagian masing-masing saja. Tak usah ambil lebih, sebab nanti kita ambil hak orang lain. Nampak tak? Kadang-kadang masjid dia tak sangka pula ramai macam ni. Dia dah prepare 300, bukan 500. Kita ambil je lah bahagian satu cukup. Jangan terfikir kat rumah tu berapa ramai lagi tak makan. Jangan macam tu. Yang datang saja ambil. Itu bahaya. Yang tu. Jangan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham tak orang perempuan? Jangan tamak, kongsi tak apa.
Kongsi siapa? Faham ya? Kongsi itu Faham tak? mana sebetulnya apa? Setuju kongsi? tak? Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Hidup dalam dunia jangan sombong. Kita dekat kampung-kampung kita ni tegur. Tin hon. Assalamualaikum. Apa khabar? Tegur. Dekat kedai-kedai jumpa tegur. Dah makan belum? Jom lepak makan sama. Jangan sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan nama kita, pangkat kita. Sampai masa pencen. Ya betul. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang-undang. Ada jawatan tinggi dalam pejabat kerajaan. Ada berapa? 80 orang penguasa bawah saya. Saya ada 10 orang bailiff. Saya ada 20 orang pembantu takbir. Saya ada 2 PA, seorang Melayu, seorang India. Sampai masa saya pencen. Saya tunjuk kad pesara saya dapat 10% diskaun masuk hotel. Dia kata, sampai masa kita akan melepaskan jawatan kita, semuanya pinjam-pinjaman saja. Kan? Jadi apa kita nak belagak dengan apa yang kita ada? Tak usah. Macam YB kan, YB jadi yang berhormat, dia pun sedar. Dia akan pegang selama mungkin 1 penggal, 2 penggal, kemudian mungkin dia akan beri laluan pada orang lain pula. Dia sedar hakikat tu. Sebab tak ada siapa pun pegang, ini aku punya. Tak boleh. Sombong dengan suara, sampai masa suara kita akan hilang. Pudar. Ada orang tu penyanyi hebat, masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri dah tak boleh nyanyi. Bukan kata lagu orang lain, lagu sendiri tak boleh nyanyi. Nak cakap apa? Zaman itu akan berlalu. Pasti berubah. Nak sombong dengan apa lagi? Dengan harta kekayaan. Sampai masanya dia akan kehabisan. Sampai masa paling tidak walaupun banyak tak habis. Sampai masa kita mati tak boleh bawa masuk dalam kubur. Ya. Silap-silap yang banyak harta ni lagi teruk, keluarganya bergaduh berebutkan harta Ya, yang ada. banyak banget macam tu ya. Kan? Itu yang kedua. Miris ya. Dan begitu juga yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Kan? Ada je tak puas hati dengan orang. Orang ni tak betul, orang ni salah, orang ni jahat, orang ni itu, orang ni ini. Jangan dengki-dengki. Kan, orang ni tak betul. Contohlah, macam yang berhormat kita ni dah jadi ahli parlimen kan. Bagi sokongan pada dia. Bagi pulang, mengadu pada dia. Minta tolong dia buat apa yang patut buat. Sebab dia berkhidmat kepada kita sekarang. Ini kalau kita asyik bergaduh sampai bila ibu nak buat kerja? Masa bila orang semua nak mentadbir, bergaduh 24 jam. Cukup-cukuplah orang Malaysia ni politik. Pening kepala. Dah masanya kita membangunkan negara. Oh, ayat dia. Kita membangunkan negara. Cukuplah bergaduh sampai bila pun tak selesai. Nak pula Sarawak ni unik. Sarawak ni terdiri daripada pelbagai suku kaum. Kan? Tapi kita boleh hidup dengan aman dan tentram. Ini sangat dicemburui oleh negara-negara luar. Itu sebabnya kita kena pertahankan kemakmuran dan keamanan yang ada dalam negara kita. Betul. Jangan kita gaduh-gaduh. Ya? Seronok tengok. Boleh ni silap-silap. Kadang-kadang bila buat program macam ni, masak ramai-ramai, masak rami-rami. Kan? Sama-sama siapkan. Walaupun tak tanya Samsul buat suka makan apa, tak kisahlah. Jadi masak rami-rami. Kan? Masak sedap-sedap. Jadi mana kata kesatuan tu ada wujud. Dan begitu juga dalam hidup kita ni nak selamat dalam menepani fitnah akhir zaman. Sebab tajuk kita ni ada cerita pasal fitnah akhir zaman. Sebab kita kena faham dalam hidup kita ni, kita kena ingat kita ada 6 zaman. 6 zaman. Zaman pertama zaman Nabi. Kedua zaman sahabat. Ketiga zaman kejatuhan kerajaan Islam. Keempat zaman fitnah. Kelima zaman kebangkitan kerajaan Islam. Dan yang keenam zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah. Yang mana fitnah lebih dipercayai oleh orang daripada perkara-perkara yang betul. Itu sebab kita kena hati-hati. Dan sebenarnya fitnah ni kita jangan ingat fitnah ni merupakan fitnah menceritakan perkara yang tidak betul tentang seseorang sahaja.
Tapi fitnah ni dari segi Islamnya, maksud fitnah adalah ujian dan dugaan. Itu sebab dikatakan kan, fitnah ni antara tanda-tanda fitnah akhir zaman, yang pertama, pendusta dipercayai. Orang-orang yang berbohong lebih dipercayai daripada orang yang bercakap benar. Betul. Itu pertama. Kedua, orang yang jujur akan didustakan. Orang yang cakap benar, yang tu pula yang tidak dipercayai, dia pula akan dijatuhkan kerana dia bercakap benar. Yang ketiga, amanah diberikan kepada mereka yang tidak amanah. Bagi jawatan, jaga duit pada orang yang tak boleh jaga duit. Contoh, bagi orang tu jadi bendahari, kira-kira pun tak pandai. Macam mana? Keempat, orang yang jujur itu akan dijatuhkan, dikhianati. Yang kelima, orang yang tidak berilmu dibiarkan menguruskan perkara-perkara umum. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam zaman fitnah ini juga tuan-tuan dan sekalian, perpecahan akan berlaku dengan sangat dahsyat. Itu sebab selagi boleh kita untuk menjaga masyarakat, maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Ada program-program macam ni, jemput hadir beramai-ramai. Jemput hadir beramai-ramai. Sebab itulah Nabi, habis dah. Habis bateri. Ya ada. Mix sampai mati. Cubaan. Kalau di Malaysia itu cobaan ya. Kalau di sini cek Cobaan. 1 2 3 mix dicoba gitu kan. Cubaan testing. Kalau cobaan itu kedengerannya kalau ke saya itu kayak ujian itu ya, apa ya? Ujian manusia, cobaan kepada manusia gitu ya. Cobaan. Cubaan. Oh, ada kendala mix ya. Tidak apa-apa ya. Okey. Jadi mana kata kita sama-sama buat program-program macam itu. Sebabnya dulu Nabi pernah ditanya kan, Nabi sebut apa? Nabi sebut sesungguhnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. Allah. Kemudian sahabat tanya. Penganjar. Kemudian dia tanya, sahabat tanya, siapakah orang yang tak beriman itu ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Allah. Maknanya, nak ukur keimanan kita, kena tanya orang sekeliling kita. Kena tanya jiran-jiran kita. Kita jangan syok kata, oh aku ni baik dah, aku datang masjid 5 kali sehari, aku tak tinggal solat. Tapi keimanan tu nak diukur dengan cara kita bergaul dengan jiran-jiran kita. Itu sebab penting kita baik dengan jiran-jiran kita. Jangan kita sakitkan hati jiran, jangan kita susahkan jiran kita. Bermuafakat, berbincang bersama-sama. Bila ada kenduri kendara, kita sama tolong menolong. Jadi orang yang berbaik dengan jiran ini, itulah yang akan diukur tahap keimanan dia. Tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian, macam yang saya sebut tadi, dunia ini sementara sifatnya. Sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Pertama, jawatan, kuasa, sementara, sampai masa kita akan serahkan kepada orang lain. Kedua, harta kekayaan, sampai masa dia akan habis, juga akan diserahkan kepada orang lain. Dan begitu juga ketiga, pasangan kita juga sementara sifatnya. Itu sebabnya berpimpin tangan dalam keluarga, bersama-samalah menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejarlah akhirat, jangan kejar dunia semata-mata. Sebab apa? Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah ada beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia, dapat sikit saja, akhirat langsung tak dapat apa. Itu sebab penting. Itu sebabnya penting kita sedar, tengok diri kita, di mana kita berada. Introspeksi diri. Dunia ni kita jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Ya betul. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Kadang-kadang elok dengan ceramah, balik-balik dah tak bangun. Kenapa dia meninggal?
La ilaha illallah, ya ke? Patutlah semalam aku dah cakap jangan duduk kat tiang tu. Contoh. Ni contoh je. Saya doakan semua panjang umur ni. Ni contoh je. Ini yang duduk Aku di dah kat tiang cakap dah takut semalam ini. patutlah dia tak gelak sangat nak mati rupanya. Jangan macam tu. Semuanya daripada Allah. Ya betul. Berdoalah banyak-banyak. Itu sebabnya saya kalau hari lahir saya doa macam mana? Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Ini doa. Sebab apa? Panjang umur dengan kebaikan. Biarlah daripada panjang umur menyusahkan orang. Ya betul. Murah rezeki dengan keberkatan. Duit banyak tapi berkat. Itu yang penting. Sikit pun berkat. Nah, ini kadang duit banyak tapi tak berkat buat apa? Itu sebabnya 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama apa dia? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit yang dia dapat dia cukup, banyak yang dia dapat dia boleh sedekah dengan orang lain. Betul. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Kalau ada masalah, memang rumah tangga ada masalah tapi boleh diselesaikan dengan baik. Bincang baik-baik boleh selesai. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Menangis tengok anak, ya Allah bang, anak kita dah konvo bang, ya Allah. Konvo tadika masalahnya. Tak apalah. Konvo itu apa? Yang keempat adalah apabila suasana di tempat kerja, suasana dalam masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Kemudian yang kelima, apabila keadaan kita mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak termasuk ya. Yang order online tu tak payah kira lah. Itu memang hari-hari datang. Dan begitu juga yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita fikirkan tentang fitnah akhir zaman, sudah tentunya kita akan rasa berat terhadap tanggungan agama. Maka adalah silap jika kita katakan sekarang ini sebagai zaman fitnah, tapi kita masih lagi mengejar dunia. Maka didik diri kita untuk mengejar akhirat, didik hati kita untuk mendahulukan kemenangan di akhirat daripada kemenangan di dunia. Didik diri kita untuk beribadah banyak-banyak kepada Allah SWT. Didik diri kita pada dengan keluarga kita agar berada di dalam suasana yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup, dah ngapa nutup lega terus, tagak dia. Saya nak membaca satu gurindam khas untuk orang-orang pusat. Pantun apa? Gurindam. Dah bersedia dah. Sebagai gurindam penutup. Gurindam. Di dalam hidup manusia yang penting adalah berkat. Bila hidup kita berkat, diri akan selamat. Apabila diri selamat, rumah tangga jadi selamat. Apabila rumah tangga selamat, masyarakat pun jadi muafakat. Apabila masyarakat muafakat, negara kita menjadi kuat. Bila negara menjadi kuat, negara luar pun jadi hormat. Apabila negara luar hormat, permusuhan jadi tersekat. Apabila permusuhan tersekat, pembangunan pun meningkat. Apabila pembangunan meningkat, kemajuan pun menjadi pesat. Tetapi awas, apabila pembangunan meningkat, kemajuan menjadi pesat dan tampak bangunan bertingkat-tingkat, maka di tengah itu tempat maksiat tumbuh macam ulat-ulat. Apabila tempat maksiat tumbuh seperti ulat, ketika itu manusia mula mengubah tabiat. Bila manusia telah mengubah tabiat, ada yang jadi lalat, ada juga yang menjadi ulat. Apabila manusia sudah jadi ulat, solat pun makin hari makin berat. Bila orang solat makin berat, orang baik boleh menjadi jahat. Bila orang baik menjadi jahat, orang miskin banyak yang mahu kaya cepat. Bila orang miskin hendak kaya cepat, orang tua juga mahu mati lambat. Apabila orang tua mahu mati lambat, mungkin dunia ini sudah dekat dengan kiamat. Yang lelaki
anak-anak mudanya pakai seluar ketat, semuanya hendak tunjukkan yang sendat-sendat. Bila berjudi, mereka percaya pada unsur khurafat, tapi hidupnya tetap saja melarat. Sudah lupa bahawa adanya akhirat, sampai-sampai giginya pun lupa ia sikat. Yang perempuan pakai baju kecil seluar super ketat, dia juga pakai baju ketat, sangat suka menunjukkan pusat, hingga tak pedulikan lagi batas aurat. Pakaian yang singkat-singkat, sampai-sampai ketiaknya jadi sering terlihat. Bila sudah jadi macam ini, siapa lihat pasti tercegat. Salah gaya boleh menjadi gawat, namun mereka kira ini gaya terhebat. Tinggal jauh, marilah mengirim surat. Bila berdekat, jangan lupa tangan berjabat. Tapi jangan gaya lawan dipeluk erat, boleh jadi nafas naik tersekat-sekat. Tak peduli agama dan juga adat, tak takut Allah dan kira yang bodoh dengan akhirat. Yang penting senang dengan yang diperbuat. Akhirnya perut kempis pun boleh menjadi bulat. Bila perut kempis dah menjadi bulat, maka lahirlah anak-anak yang bejat. Bila anak-anak sudah bejat, ketika itu kita lihat bayi dibuang di sebarang tempat. Maknanya ketika itu terlihat iblis senang dan melompat-lompat. Dia sebut sekarang manusia sudah masuk jerat. Kerana manusia telah tersesat. Inilah dia fenomena masyarakat. Oleh kerana itu wahai para sahabat, marilah kita terus saling mengingat bahawa dunia makin hari makin singkat. Esok atau lusa mungkin kiamat, dan ketika itu kita semua akan berangkat menuju ke negeri akhirat. Di sana kita akan ditanya apa yang telah kita perbuat. Umurmu panjang, tapi bila mahu ibadat? Zaman mudamu, apa yang telah kamu perbuat? Harta bendamu, dari mana kau dapat? Ilmumu, adakah bermanfaat? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama-samalah kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan dunia ini sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Belajarlah bersyukur. Jaga 5 perkara: sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. InsyaAllah selamatlah hidup dunia akhirat. Saya ulang balik: sabar, syukur, tawakal, redha dan ikhlas. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup sekadar itu. Ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Masya Allah, luar biasa sekali. Itulah ya ceramah dari Ustadz Samsul Debat. Walaupun tadi banyak juga lawakan-lawakannya ya yang membuat kita ketawa gila ya, dan banyak juga ilmu yang perlu kita laksanakan, perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sebagaimana Ustadz Samsul Debat tadi sampaikan kepada kita semua. Dan memang cukup berat sekali untuk kita menjadi orang yang sabar, orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu tawakal, orang yang selalu ikhlas. Itu memang bukan hal yang mudah. Cuma apabila kita itu terus latih dan latih, insya Allah hal sesulit apapun, insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan mampu untuk mengamalkannya. Kita akan mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam untuk semua keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan juga istirahat yang cukup ya. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.